Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-314 bersama dengan saya Umar Aziz, yang mana pada hari ini kita akan menghayati surah yang ke-6, surah Al-An'am, muka surat 134 pada ayat yang ke-59. Apa kata sebelum kita mula, sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga sebar luas serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, yang semakin mengenali Al-Quran, semakin memahami Al-Quran. Lalu mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsikan. Dan pada hari ini kita nak sambung daripada ayat yang ke-59. Sebelum saya mula, saya nak mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat bagaimana tentang suara saya. Adakah suara saya jelas ataupun tidak? Lalu ahlan kepada, saya nampak ramai yang berada di dalam komen, Kak Karimah, Nur Hayati Yahya, Hamimah, Zaliha Kamaruddin, Zimah Don, Kati Khairuddin, Rosna Sharif, Wan Muhammad Aswad, Izzi Aish, Safia Safian, Siti Sahara, Nurul Hidayat, Hairina Nawawi, Ummi Akashah, Cikgu Kapten, Yaya Lia, Laila Omar, Kak Salina, kemudian Rosni Alias, Salabia Saad, Hafizah Hassan, kemudian Syed Mahizan, dan juga Zuraida Siddiq, Ummu Usama, Ana Sukaimi, Nur Jahan, Hairina Nawawi, Zakia Muhammad Nin, Syamsiah Saleh, Nur Hayati Sulaiman, Jamalia Manab, Neni Ros, serta sahabat-sahabat yang lain. Lalu ahlan ramai yang kata jelas, terima kasih, amin ya rabbal alamin. Lalu terima kasih kepada semua, kita harap berkekalan jelas. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan segalanya, insya-Allah. Maka semalam kita telah baca pada muka surat yang ke-134 daripada ayat yang ke-58, ketika mana pada ayat yang ke-58 Allah menerangkan bahawa wallahu a'lamu bizzalimin, yang mana terjemahannya adalah dan Allah lebih mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Maka ketika mana pada ayat itu Allah menerangkan, pada ayat 58 Allah menerangkan yang Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang betapa sempurnanya ilmu Allah. Lalu Allah menerangkan pada ayat 59 surah gambaran terhadap pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, yang mana pengetahuan Allah tidak ada yang sama dan bersekutu dengan Allah tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Ayat yang ke-59 menerangkan kepada kita wallahu a'lam bizzalimin, dan Allah itu maha mengetahui. Bagaimanakah Allah tahu? Lalu Allah menerangkan tentang sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kita baca terjemahan dia, wa 'indahu, dan ada padanya, iaitu pada Allah, mafatih, kunci-kunci, al-ghaib, perkara yang ghaib, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, kunci-kunci perkara ghaib tersebut, illahu, kecuali dia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah berkenaan tentang gambaran. Lalu tadi saya sebut perkataan surah. Surah dengan sad maksudnya adalah gambaran. Lalu ini adalah gambaran terhadap sempurnanya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah, wa indahu, dan hanya di sisinya. Lalu sebab itu kita nampak dalam tafsir Al-Wasit diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan dengan zarf, mulakan dengan perkataan wa indahu, menunjukkan ikhtisas. Apakah maksud ikhtisas? Hanya khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan dengan zarf, mulakan dengan perkataan wa indahu sebelum daripada yang lain. Wa indahu, dan hanya ada pada Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah milik Allah? Ilmu, pengetahuan tentang perkara yang ghaib. Lalu itu perkara yang pertama. Daripada perkataan wa indahu, kita dah dapat makna ikhtisas, makna khusus, yang mana terjemahannya akan jadi dan hanya ada padanya, hanya ada pada Allah. Apakah yang ada pada Allah? Mafatih. Mafatih memberi terjemahan kunci-kunci. Ianya adalah plural, ianya adalah jamak. Lalu mafatih memberi terjemahan kunci-kunci. Apakah maksud dengan kunci di sini? Dalam tafsir Al-Wasit disebut isti'arah, kunci menggambarkan anit tawassul, untuk sampai ilal ghuyub, kepada perkara yang ghaib. Kama, seperti mana di dalam pemahaman manusia nak sampai kepada sesuatu, maka jika dihalang dengan kunci maka tak boleh sampai. Jika dia ada kunci, dia boleh sampai kepada sesuatu pintu, kepada sesuatu tempat, kepada sesuatu tujuan bila dia ada kunci kepada pintu tersebut. Maka disebutkan di sini dengan kunci menunjukkan apa? Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar mengetahui perkara yang ghaib, bahkan tawassul, maksudnya jalan untuk sampai kepada perkara yang ghaib pun hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah maksud dia. Maksudnya apakah dia? Bahawa di sisi Allah perkara yang ghaib wa biyadihi, dan hanya di sisi Allah at-turuq, jalan al-musilah yang boleh menyampaikan kepada perkara yang ghaib, itu pun tak ada orang lain yang tahu. Lalu kunci menunjukkan kepada jalan, kunci menggambarkan tentang perantaraan untuk mengetahui perkara yang ghaib. Lalu semestinya Allah mengetahui perkara yang ghaib. Lalu ada tak makhluk yang lain yang ada jalan untuk mengetahui perkara yang ghaib? Tidak. Jalan untuk mengetahui perkara yang ghaib pun hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu firman Allah, wa indahu. Di sini kita dah sebutkan dah tadi bahawa ditakdimkan zarf, didahulukan perkataan wa indahu, nak menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya hanya milik Allah. Wa indahu, dan hanya ada pada Allah. Mafatih, kunci. Dan kunci di sini menunjukkan jalan untuk sampai kepada perkara yang ghaib. Mafatih, kunci-kunci. Al-ghaib, perkara yang ghaib. Apakah maksud ghaib?
Maka maksud ghaib adalah ma ghaba an ilmin nas, sesuatu yang tidak diketahui daripada pengetahuan manusia. Maka itu dipanggil perkara yang ghaib. Sama ada perkara yang ghaib itu berbentuk benda yang manusia tak nampak, seperti mana malaikat, seperti mana jin, ataupun perkara ghaib itu adalah berbentuk al-a'rad, maka semuanya termasuk di sini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu, dan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala mafatih, kunci-kunci al-ghaib, perkara yang ghaib, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. Apakah maksudnya? Tidak ada yang mengetahuinya. Dalam tafsir Al-Wasit menyebut ilman taman mustaqillan, dengan ilmu yang sempurna lagi menyeluruh. Lalu adakah tak ada suara? Lalu adakah tak ada suara? Sebab saya nampak ada yang kata tak ada suara. Adakah tak ada suara? Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara ada? Putus-putus ke? Lalu ada suara. Jelas. Okey, ahlan. Lalu mohon sahabat bantu sahabat yang lain yang mana kalau tak ada suara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, lalu terima kasih kepada yang beri feedback. Lalu firman Allah, wa indahu, dan hanya ada, kita terjemahkan hanya kerana Allah dahulukan perkataan wa indahu menunjukkan ikhtisas. Wa indahu, dan hanya ada pada Allah mafatih, kunci-kunci. Maksud kunci adalah jalan untuk mengetahui perkara yang ghaib. Ilmu ghaib memang segalanya milik Allah. Jalan untuk mengetahui perkara yang ghaib pun hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud perkara yang ghaib? Yang tidak diketahui oleh ilmu manusia. Kemudian Allah tegaskan, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. Nya itu maksud perkara yang ghaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya. Illa kecuali dia. Lalu maksud la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, maksudnya di situ adalah pengetahuan yang sempurna secara keseluruhan. Kerana kita boleh buka surah Al-Jin, kita boleh buka surah Jin, lalu kita buka surah Jin pada juz yang ke-29. Kita buka surah Jin pada juz yang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buka surah Jin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau suara terputus-putus, mohon sahabat cuba keluar dan tutup aplikasi dan juga aplikasi yang lain dan masuk semula. Dan kadang-kadang memang internet saya ada masalah. Kerana jam 8 pagi, 9 pagi memang waktu puncak orang guna internet, lalu memang kadang-kadang ada masalah. Okey. Lalu kita boleh lihat surah Jin pada muka surat 573. Pada muka surat 573. Pada surah yang ke-72. Muka surat 72. Kita tengok muka surat 72. Muka 573. Muka surat 573, surah yang ke-72 pada ayat yang ke-26. Ini nak menerangkan la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui secara sempurna perkara yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tak orang yang tahu serba sedikit tentang perkara yang ghaib? Ini jawapan dia pada muka surat 573 pada surah Jin, surah yang ke-72.
pada ayat yang ke-26. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk catatkan di ruang komen pada muka surat 573 pada surah yang ke-72 pada ayat yang ke-26. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib. Apakah maksud alimul ghaib? Dialah yang maha mengetahui al-ghaib, segala perkara yang ghaib. Alimul ghaib, Allah lah yang maha mengetahui segala perkara yang ghaib. Allah yang maha mengetahui. Kemudian apa firman Allah? Fala, maka tidaklah yuzhir, Allah menzahirkan, Allah menampakkan perkara yang ghaib itu kepada yang lain. Fala yuzhir, maka Allah tidak menzahirkan ala ghaibihi, ke atas perkara ghaibnya, ahada, kepada seorang pun. Allah tidak maklumkan kepada orang lain perkara yang ghaib, kepada sesiapa pun. Illa, firman Allah pada ayat yang ke-27, kecuali manirtada, kepada orang-orang yang Allah redai untuk mengetahui perkara yang ghaib, mir rasulin, daripada kalangan para rasul, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yasluku, menjalankan, min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka sesungguhnya dia ditempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Maka daripada ayat yang ke-26 dan juga 27 daripada surah yang ke-72 jelas kepada kita bahawa ada rasul-rasul, ada hamba-hamba yang Allah izinkan mereka untuk mengetahui bahagian tertentu daripada perkara yang ghaib. Lalu maksud daripada ayat yang ke-59 daripada surah yang ke-6 surah Al-An'am, la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bukanlah maksud tak ada yang tahu langsung. Lalu terjemahan di sini kita boleh letakkan dalam kurungan la ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, iaitu perkara yang ghaib. Ilman tamman, pengetahuan yang sempurna, mustaqilan, secara keseluruhannya, kecuali Allah. Tapi ada juga makhluk-makhluk, ada juga hamba-hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kepada mereka sebahagian daripada perkara yang ghaib. Lalu ada daripada kalangan para rasul, ada daripada kalangan para hamba, berdasarkan surah Al-Jin, surah yang ke-72, pada dua ayat yang kita baca, yang mana mereka diberikan pada waktu itu, sebahagian daripada perkara yang ghaib. Mereka diberikan sebahagian daripada perkara yang ghaib. Tapi bukan semua. Yang tahu semua perkara yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu segala perkara yang ghaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu firman Allah, kita baca lagi sekali, wa indahu, dan hanya ada pada Allah. Terjemahannya kita bawakan kerana Allah mulakan dengan zarf di sini. Wa indahu, dan hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mafatih, kunci-kunci. Lalu kunci-kunci memberi makna bukan sekadar pengetahuan perkara yang ghaib. At-turuqul musilah, jalan yang boleh menjadikan untuk sampai kepada perkara yang ghaib, itu pun hanya milik Allah. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib. Dalam kurungan boleh tambah secara sempurna dan keseluruhannya, illahu, kecuali dia, kecuali Allah. Kerana daripada surah Al-Jin, surah yang ke-72, Allah tegaskan, illa manirtada, ada orang yang Allah berikan kepada mereka pengetahuan tentang sebahagian perkara yang ghaib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala
pada perkataan seterusnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang mana Allah bukan sekadar mengetahui perkara yang ghaib, tetapi pengetahuan Allah, ilmu Allah meliputi juga perkara-perkara yang musyahadah, perkara-perkara yang boleh dilihat. Lalu Allah sebut tentang ilmu Allah, Allah mengetahui perkara yang ghaib. Lalu bukan sekadar perkara yang ghaib, maka perkataan yang berikut menjelaskan, Allah menerangkan yang Allah juga mengetahui perkara-perkara yang jelas, perkara yang musyahadah, perkara yang boleh dilihat oleh manusia. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu, wa dan ya'lamu, Allah mengetahui ma apa-apa yang ada fil bar di daratan, wa dan al-bahar lautan. Maka ini benda yang musyahadah, benda yang manusia pun boleh nampak secara zahirnya. Maka Allah bukan sekadar mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tetapi Allah juga mengetahui perkara-perkara yang mana pada waktu itu manusia pun nampak, tetapi pengetahuan Allah lebih hebat, lebih mendalam daripada pengetahuan manusia. Itulah dia firman Allah, wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma apa-apa yang fil bar berada di daratan. Nak tunjuk sempurnanya ilmu Allah kerana manusia nampak daratan, wal bahar, dan juga lautan kerana manusia lihat lautan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lam, sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut thumma bayyan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan anna ilmahu, bahawa sesungguhnya ilmu Allah laisa maksuran, bukanlah terhad alal maghibat, untuk perkara yang ghaib sahaja, wa innama, bahkan pengetahuan Allah yashmilu, meliputi perkara-perkara yang ghaib, begitu juga perkara-perkara yang musyahadah, yang boleh dilihat oleh manusia. Sebab itu firman Allah, wa ya'lamu, dan Allah mengetahui apa-apa yang berada di daratan dan juga apa-apa yang berada di lautan. Lalu mungkin pada waktu itu manusia sangka, kalau begitu mereka pun tahu, mereka pun rasa mereka tahu apa yang berada di daratan dan juga apa yang berada di lautan. Maka ayat yang seterusnya menerangkan tentang detail bahawa pengetahuan Allah lebih daripada itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pada perkataan berikut, sarraha, Allah menjelaskan yang pengetahuan Allah meliputi semua benda, kepada perkara yang sehalus-halusnya, kepada perkara yang sekecil-kecilnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan apakah maksud yang Allah mengetahui apa-apa yang ada di lautan, apa-apa yang berada di daratan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang pengetahuan Allah sangat detail, sangat halus, meliputi segala-galanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wama, dan apa-apa, dan tidaklah, ma itu manafiyah, wama, dan tidaklah, tasqutu, jatuh, min, daripada, warakah, sehelai daun pun. Maksudnya daun, ada berapa banyak daun? Tidak terkira. Ada berapa banyak pokok? Tidak terkira. Maka firman Allah menegaskan betapa sempurnanya pengetahuan Allah pada perkara yang manusia pun nampak. Tapi bagaimanakah sempurnanya pengetahuan Allah? Firman Allah menerangkan maksud wa ya'lamu ma fil barri wal bahar, yang Allah mengetahui perkara yang ada di daratan dan lautan. Bagaimanakah pengetahuan Allah? Wama, dan tidaklah, tasqutu, jatuh, min warakah, daripada mana-mana daun, illa, kecuali, ya'lamu, Allah mengetahui tentang itu. Tak ada daun yang gugur, walaupun pada kegelapan malam, walaupun dalam kegelapan hutan, walaupun pada tempat yang manusia tidak pernah sampai. Semuanya Allah tahu tentang bilangan daun yang gugur secara detail, secara mendalam. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu.
Lalu kalaulah kita sangka kita boleh buat maksiat dan Allah tidak tahu, maka sebenarnya kita tertipu. Kalaulah kita sangka kita boleh buat maksiat sembunyi-sembunyi dan kita rasa Allah tak tahu, sebab itu kita tidak bertaubat, sebenarnya kita tersilap. Sebab itu nak menerangkan pada ayat 58, wallahu a'lam bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui siapakah orang yang zalim. Semestinya Allah tahu. Kalaulah perkara yang ghaib pun hanya pengetahuan Allah, untuk sampai kepada perkara yang ghaib pun hanya milik Allah, yang berada di daratan dan lautan tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Bahkan bukan sekadar itu, sebenda yang sekecil-kecil, sehalus-halus, sedetail-detail pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sebab itu Allah tegaskan, dan tidak ada daun yang gugur kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Maka ini nak menerangkan kepada kita kenapa manusia itu nak melakukan maksiat. Kemudian apabila dia melakukan maksiat, dia tidak bertaubat. Kerana maksud daripada pengetahuan Allah ini, Allah nak jelaskan pada ayat 58, wallahu a'lam bizzalimin. Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Bagaimana pengetahuan Allah? Ini dia sangat detail. Bukan sekadar itu, firman Allah Subhanahu wa taala, wala habbah, wala, dan tidak pula, dan tidak ada, habbah, sebutir biji pun, sekecil-kecil, sebutir-butir biji, benih, pasir ataupun apa-apa yang mana bergerak fi zulumatil ard, dalam kegelapan bumi. Maksudnya dalam kegelapan bumi, apa-apa yang bergerak, semuanya Allah tahu. Wala ratbin, dan tidak pula sesuatu yang basah. Wala yabis, dan tidak pula sesuatu yang kering. Maksudnya apa? Semua benda, sedetail-detail benda, sedakik-dakik benda, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu, illa, kecuali fi kitab, telah tertulis, fi kitab, di dalam kitab mubin, yang jelas nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Maka inilah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, pengetahuan Allah yang hebat. Maka sebab itu manusia jangan rasa apabila dia sombong Allah tak tahu. Jangan rasa apabila dia melakukan maksiat Allah tak tahu. Jangan rasa bila dia menolak, mengingkari perintah Allah, Allah tak tahu. Kadangkala manusia tertipu kerana pada waktu itu tidak ada azab yang menimpanya, tidak ada siksaan yang menimpanya, tidak ada kesulitan yang menimpanya. Lalu dia sangka benda dosa maksiat yang dia buat, maka pada waktu itu Allah tak tahu, ataupun pada waktu itu Allah tak mampu untuk mengambil tindakan. Seperti mana ayat 57 yang kita baca, bila orang-orang musyrik Mekah, mereka ejek Nabi SAW, biadab dengan Allah, dan mereka berkata, wahai Muhammad, segerakan azab. Mana dia azab? Bawa azab. Maka ketika mana azab tak turun, mereka pada waktu itu mengejek Nabi SAW. Maka Allah perintahkan Nabi untuk menjawab pada ayat 57 bahawa untuk menyegerakan ataupun melewatkan azab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Namun kena ingat, apa pun yang kamu buat, pada ayat 58 firman Allah, wallahu a'lam bizzalimin. Allah Maha mengetahui. Tiada hukuman, tiada siksaan ketika mana maksiat itu dibuat, bukanlah bererti Allah tak tahu. Maka Allah menerangkan pada ayat 58 tentang biadabnya orang-orang musyrik Mekah terhadap baginda Nabi, di mana mereka minta disegerakan azab seperti mana ayat 57. Maka Allah terangkan di sini macam mana pengetahuan Allah. Kalaulah daun yang gugur pun Allah tahu. Kalaulah pergerakan sebutir dan juga apa jua benda yang ada dalam bumi pun Allah tahu. Bahkan apa yang bergerak daripada yang basah ataupun yang kering, semua Allah tahu. Masakan Allah tidak tahu? Adakah mungkin Allah tidak tahu tentang maksiat, kezaliman,
dosa yang dilakukan oleh manusia, semestinya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tetapi itulah manusia kadangkala tertipu. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah terangkan betapa sempurnanya ilmu Allah, maka pada ayat yang berikut, pada ayat yang ke-60 hingga 64, Allah Subhanahu wa taala mula menerangkan tentang betapa berkuasanya Allah. Lalu pada ayat yang ke-59, Allah menerangkan tentang sempurnanya ilmu Allah. Dan kemudian kita akan baca pada ayat 60 hingga 64 betapa berkuasanya Allah. Lalu Allah Maha mengetahui. Cuma Allah beri peluang kepada manusia, sama ada pada waktu itu dia bertaubat ataupun pada waktu itu dia makin sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ke-60 hingga ke-64 menceritakan tentang betapa kamal sempurnanya kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada perbincangan ilmu ini, kalaulah kita lihat dalam tafsir, saya merujuk kepada tafsir Al-Wasit, maka di sini kita nampak bahawa betapa banyaknya perbahasan di sini tentang maksud kitabim mubin dan juga tentang perkara yang lain. Cumanya di sini para ulama menegaskan bahawa ada beberapa benda yang mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman, yang mana Allah tak maklumkan kepada sesiapa, termasuk para rasulnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Luqman, sebentar kita buka sebelum surah As-Sajdah, pada surah Luqman, tentang beberapa perkara yang mana pengetahuan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu pada muka surat 414, pada ayat yang ke-34 daripada surah 31. Surah 31 muka surat 414 pada ayat yang ke-34. Firman Allah, innallah, sesungguhnya Allah, indahu, hanya di sisi Allah, ilmu pengetahuan berikut. Yang pertama, as-sa'ah, pengetahuan tentang kiamat. Yang kedua, pada ayat 34 ini, wa yunazzilul ghais, pengetahuan tentang bilakah akan diturunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang berada di dalam rahim ibu-ibu. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, apa yang bakal berlaku esok, hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan hanya Allah yang mengetahui di manakah manusia itu akan mati. Maka Allah tegaskan di sini, pengetahuan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir. Namun kita dah belajar juga dalam surah Al-Jin bahawa ada sebahagian daripada perkara yang ghaib yang mana Allah izinkan untuk makhluk-makhluknya, hamba-hambanya mengetahui. Seperti mana firman Allah yang kita baca dalam surah Jin, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa, kecuali man irtada, orang yang Allah redha dan izinkan mereka untuk mengetahui. Maka mereka tahu pun disebabkan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu moga-moga bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. Kita ada buat perkongsian juga setiap hari hayati Quran dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Cumanya berbeza daripada apa yang kita kongsikan pada setiap pagi jam 8 pagi. Dan kita jumpa nanti jam 9 pagi dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah, insya-Allah. Lalu mohon maaf jika ada sebarang kekurangan, mohon maaf jika ada sebarang kesilapan. Apa yang baik semestinya daripada Allah,
Allah yang maha sempurna, yang kurang daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu terima kasih kepada semua. Kita jumpa jam 9 pagi dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.